Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. If you ask me about love and wanna know about it, my answer will be it's everything. Allah Ta'ala itu melalui kita sentiasa sebut seru nama dia, macam mana dalam Al-Quran kata surah Al-Baqarah 156 dan 157. Apa dia kata kat sini? Saya ulangkan lagi sekali. Allazina iza asabathum musibah, orang-orang yang telah dikenakan musibah. Sekarang ni musibah yang paling dahsyat zaman sekarang ni, kita tak faham Islam. Itu satu. Memang kita ni semayang, semua semayang. Itu ada yang semayang, ada pula yang ramai yang tak semayang. Itu satu hal. Yang semayang tetapi dia tak buat kerja yang Allah Ta'ala suruh. Dia semayang tapi tipu orang. Semayang kenakan orang. Semayang peli orang. Semayang mempecah belahkan orang. Itu bukan yang dikehendaki oleh agama. Macam mana kita nak ubatkan benda tu? Kita kena ubat balik, ambil macam mana yang Allah Ta'ala suruh. Lepas tu apa jawapannya? Qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, benda tu datang daripada Allah. Segala masalah yang kita hadapi, isteri kita baik, isteri kita tak baik, datang daripada Allah. Sebab apa? Kalau dia buat jahat, memang dia akan kena azab dari Allah Ta'ala. Tetapi yang datangkan pada kita, izinkan Allah Ta'ala dia buat jahat. Siapa yang izinkan? Allah Ta'ala. Sebab apa? La hawla wa la quwwata illa billah. Tak ada kekuatan, tak ada gerakan kecuali kekuatan yang Allah Ta'ala beri. Illa billah, kecuali Allah Ta'ala. Macam mana kalau orang tu buat jahat, kita kena menghukum dia, kerana itu atas hukum Allah Ta'ala. Patah balik pada hukum Allah Ta'ala. Kalau kau nampak macam ni, buat begini. Nampak macam ni, buat dengan gini. Dalam masalah-masalah qisas dan sebagainya kan. Nampak macam ni, buat gini. Orang buat macam ni, buat cara macam ni. Orang pukul kamu, kena buat macam ni. Ada banyak-banyak cara dalam Al-Quran disuruhkan. Adakah kita buat benda tu atas dasar diri kita ataupun dasar yang Allah Ta'ala suruh? Sebenarnya kita kena buat satu benda atas dasarnya Allah Ta'ala suruh. Sekarang ni kita nak suruh orang tak nak dengar kata. Ini masalah. Kita suruh orang tak nak dengar kata. Kita dengar Al-Quran tak nak. Sekarang ni kita kena patah balik macam mana Rasulullah SAW buat. 12 tahun, 15 tahun Rasulullah duduk kat Mekah. Rasulullah tak boleh menentang kezaliman yang ada di Mekah. Rasulullah tak boleh buat apa. Ada Sayyidina Umar yang hebat, yang dahsyat. Kalau ikut dalam sejarah, dia ni orang yang seperti zaman sekarang kita tengok TV WWF, WWE kan, dia macam tu. Orang yang, tapi WWE nampak macam berlakon. Tapi Sayyidina Umar kalau berlawan dalam langgang dia patahkan kaki orang, patahkan leher orang, dia patahkan tangan orang. Itu biasa. Dan ramai orang dalam lawan Sayyidina Umar tak pernah menang kecuali Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah pula. Kecuali Khalid bin Walid dapat mengalahkan Sayyidina Umar. Lepas tu memang diorang bangga-banggakan atas kekuatan orang yang hebat. Orang yang nampak tubuh hasdani hebat, lepas tu dapat mengalahkan orang, dapat nampak benda tu hebat semua apa. Memang dibangga-banggakan orang-orang Arab jahiliyah. Tetapi bila masuknya Sayyidina Umar, masuknya Islam, apa Sayyidina Umar cakap dengan Nabi? Ya Rasulullah, kita boleh lawan sekarang ni. Rasulullah cakap, isbir, sabar. Banyakkah Rasulullah cakap sabar? Sebab apa? Belum perintah daripada Allah Ta'ala suruh perang. Belum perintah daripada Allah Ta'ala suruh pukul orang lain. Belum perintah lagi. Itulah masa itu kaedah Rasulullah cakap, kan? Rasulullah banyakkan, suruh kita banyakkan maafkan orang. Walaupun orang kafir ni suruh maafkan. Rasulullah suruh sahabat-sahabat maaf. Tapi Rasul sahabat-sahabat banyak tertekan, dan sahabat-sahabat yang pergi ke satu mana-mana tempat, biasa tempat-tempat lain, maka ramai yang pergi hijrah ke Habsyah, kan? Banyakkan yang hijrah di Habsyah, terutamanya Sayyidina Osman. Dia hijrah di Habsyah. Lepas tu ramai yang berhijrah, tetapi Sayyidina Umar masih lagi tak puas hati lagi. Lepas tu minta daripada Sayyidina Hamzah suruh sama-sama untuk berlawan dengan orang kafir. Bila Rasulullah tak izinkan juga. Tetapi masa tu untuk berlawan Rasulullah tak izin.
Tetapi nak buat halaqah-halaqah pengajian ajak orang pada Islam, Rasulullah pun pada awal-awal Islam dia senyap. Lepas tu bila orang kafir banyak menentang Nabi, Rasulullah cakap apa dengan Sayyidina Abu Bakar, cakap apa dengan Abu Zar, cakap apa dengan Sayyidina Umar, cakap apa dengan Sayyidina Ali dan sebagainya. Jangan. Jangan bagi tahu, sebarkan benda ni dengan orang-orang yang luar. Sebab apa? Kalau ada kau nampak orang tu tertarik, maka ambillah je tempat-tempat yang sembunyi, ajarkanlah je. Maka Abu Zar datang pada negaranya untuk cari Nabi SAW kan. Tak jumpa Nabi. Mana disembunyikan oleh sahabat-sahabat. Tak jumpa Nabi kat mana. Sampailah jumpa Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali lah yang tunjukkan jalan jumpa kepada Nabi. Macam mana Sayyidina Ali tunjukkan? Itulah sebagai syariat kita. Sebagai perjalanan hidup kita untuk pengajian. Macam mana yang Islam ni macam mana kembang. Masa Sayyidina Ali jalan-jalan kat Mekah, dia nampak ada orang, nampak muka pelik bukan tempat tu. Lepas tu cakap, kamu ni siapa? Apa hajat kamu datang kat sini? Dia cakap. Lepas tu dia pun cerita. Lepas tu Sayyidina Ali pun bawa dia datang ke rumah dia, duduk hari pertama, duduk hari kedua dan duduk hari ketiga sebagai tetamu je. Lepas tu hari ketiga barulah Sayyidina Ali kata, kamu saya tak nampak apa yang kamu hajatkan, cakap nak cari barang, saya tak nampak. Adakah hajat lain yang kamu nak jumpa? Barulah Abu Zar cerita aja. Sebenarnya saya jumpa orang yang mengaku Nabi itu Muhammad bin Abdullah, macam nak jumpa semua apa. Maka Sayyidina Ali kata, adakah benar kamu nak masuk Islam ataupun kamu nak beli dan sebagainya. Dan maka Sayyidina Ali selidik, memanglah betul orang tu nak masuk Islam. Memang betul nak jumpa Nabi dengan cara yang baik, niat yang baik, bukan niat yang jahat. Maka Sayyidina Ali berkata, sebenarnya orang kat Mekah ni semua pun kalau dengar apa yang kamu cakap ni, kamu kena pukul dia kan. Saya pun kena pukul dia cakap kan. Sayyidina Ali cakap macam tu kan. Dia hebat, Sayyidina Ali hebat, tetapi dia pun cakap macam tu. Maka Rasulullah pesan, so kita sembunyi-sembunyi, cari sembunyi-sembunyi kan, untuk sebarkan agama. Lepas tu sekarang ni saya nak tunjukkan jalan pada kamu. Bila saya jalan, kamu jangan dekat-dekat dengan saya. Kamu perhati pada saya, ikut saya kan, ikut pada jauh, bukan ikut cara dekat. Bila saya betulkan kasut saya dan sebagainya, menunjukkan diri saya ni ada orang dah perhatikan saya, maka kamu jalan ke depan supaya orang dengan syak. Maka Sayyidina Ali buatlah sampai jumpanya Abu Zar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jumpa Abu Zar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad memang terkenal dengan cahaya ni hebat, budi pekerti yang baik kan. Siapa orang yang jumpa dengan Nabi, hatinya akan gembira kan. Siapa yang jumpa dengan Nabi akan selesaikan segala masalahnya kan. Bila Abu Zar duduk dengan Nabi, bincang dengan Nabi semua apa, terharunya Abu Zar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Dia pun mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kan. Dia mengucap dengan tasdik dengan hatinya, dengan benarkan benda ni, sampai tiba-tiba naik satu semangat pada Abu Zar. Dia cakap, apa yang terjadi pada diri aku akan sebarkan pada Mekah dan pada orang yang di kawasan Mekah tu, aku akan berdiri di tempatnya makam Ibrahim dan aku melaungkan diri aku makan yang aku ni Islam, akan mengucapkan dan mengatakan kamu ni sebagai betul-betul bukan Nabi, bukan main-main. Maka Rasulullah kata, jangan buat macam tu, nanti kan kamu kena sakiti oleh orang Mekah nanti yang tak apa, saya nak buat juga. Abu Zar degil, nak buat juga. Sayyidina Ali pun tak berani buat, dia pun buat. Bila pergi kat situ, dia isytiharkan diri, kena pukul. Dia cakap asyhadu an la ilaha illallah, belum lagi Muhammad Rasulullah, dah kena pukul lah. Dia ditarik badan dia, pukul sampailah orang perasan yang ada kabilah dia ni keturunan kabilah-kabilah tertentu. Jika kalau orang ni mati, kemungkinan Mekah ni akan diancam dibunuh kerana membunuh orang-orang dia. Lepas tu kali kedua jumpa Nabi pula, naik semangat lagi, buat kali kedua. Dua kali Abu Zar kena pukul, tetapi Nabi SAW menghalang. Ulama kata Abu Zar buat macam tu kerana apa? Kerana nak melembutkan hati Nabi, kerana Nabi nampak sangat yang kena tindas. Bila nampak kena tindas, Abu Zar nak dapat simpati ada, dia ingatkan dia buat cara yang macam tu supaya orang Mekah boleh sedar. Tapi orang Mekah belah sahaja kan. Orang Mekah tu pukul dan sebagainya. Begitu dekat dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq bila dapat tahu yang Nabi pergi kata ai kena baling batu semua apa, maka dia pun buat pengajian kat Mekah. Dia pun kena belasah Sayyidina Abu Bakar. Dan dua kali dia kena pukul kerana nak kembangkan agama yang dikehendaki oleh Rasul dan Allahnya kan. Dia nak tahankan agama tu bukan senang di Mekah. Tetapi sekarang ni kalau kita pergi Mekah, tak ada masalah kan. Nak tawaf, nak mengucap la ilaha illallah semua apa, tak ada masalah.
Sebab asalnya itu nampak begitu hebat sekali. Macam mana nak tegakkan agama? Asalkan tempat yang asal tu Sayyidina Abu Bakar pula, Sayyidina Nabi Ibrahim punya, Nabi Ismail punya, dah turun ke menurun, ada pula bahala yang banyak-banyak. Akhir zaman ni pula masalahnya apa? Hubbud dunya, campur cinta sangat dunia. Itu yang masalah Rasulullah cakap akhir masa khutbatul wada', saya tak risau kan. Tak risau orang akhir zaman ni sembah bahala, tetapi aku risau orang ni kejar dunia. Ada tak kejar dunia ni hukumnya haram? Pertanyaan. Ni semua dunia ni, orang kata ni semua dunia ni, dunia semua ni kan, apa tak dunia ni haram? Tak ada istilah dunia tidak ada haram. Dunia tak akan masuk neraka, orang yang akan masuk neraka. Dunia tak akan masuk neraka, tapi orang yang akan masuk neraka. Bila dunia tak ada masalah, kita yang kena kontrol. Kita yang kena kontrol. Mananya hak Allah, kita kena ambil hak Allah. Mana yang hak Rasul, ambil sebagai hak Rasul. Mana yang hak dunia kita, wala tansa nasibaka fid dunya, dalam Al-Quran kata kan, jangan kamu tinggal hak kamu di atas muka bumi kamu. Menunjukkan kita kena buat hak-hak kita di atas muka bumi kita. Yang apa benar? Itulah kerja-kerja agama. Kalau kita buatkan kerja-kerja agama kita dengan betul, terjagalah segala masalah-masalah kita di dunia dan di akhirat. Macam buat kita cari nafkah untuk anak isteri kita. Adakah ibadat? Ibadat. Tak ada kata orang kata ini bukan ibadat, ini dunia. Itu kita katakan ibadat. Kalau kita keluar, kalau kita keluar mana-mana negara, mana-mana negara kita keluar, ada satu jamaah yang zaman sekarang ni keluar, itu jamaah tabligh. Adakah betul mereka ni ataupun tidak? Mereka semua buat benda dalam hadis. Mereka buat benda yang dikehendaki oleh Rasul. Tidur dalam masjid. Adakah hukumnya haram? Tak haram, kecuali buat benda yang orang masjid tak suka kan. Macam sepahkan masjid, tak bersihkan tandas, you gunakan tandas tak bersihkan tandas, lepas gunakan benda-benda yang bazirkan elektrik, benda tu memang boleh kena tegur. Tetapi kalau dia orang hidupkan masjid untuk buatkan amalan-amalan dan sebagainya, baca hadis kat masjid, semayang malam, lepas tu semayang berjamaah lagi, ajak orang pada masjid, itu bagus, tak ada masalah. Benar tak ada masalah. Tapi masalah dalam tabligh ni, semua orang duk cakap, mufti duk cakap, qadi duk cakap, semua duk cakap kerana tak mengaji. Itu je masalah. Tak nak belajar. Orang cakap keluar tu lebih wajib daripada mengaji. Cara keluar tu ada beza. Keluar, saya pernah keluar. Okey. Keluar pada masjid, keluar pada rumah, pergi ke masjid, duduk dalam masjid. Lepas tu pagi-pagi akan sembahyang subuh berjamaah. Lepas tu mesyuarat pagi. Mesyuarat pun ada sunnah Nabi. Lepas zaman mesyuarat, dia aturkan siapa nak ziarah orang, siapa nak pergi ziarah khususi, siapa nak ziarah am, lepas tu siapa nak baca ta'lim, siapa nak pergi buat khidmat, masak dan sebagainya. Benda yang diorang buat tu dalam mesyuarat tu tak ada masalah, tak ada salah dalam agama. Bila lepas tu, bila diorang buat petang, baca kitab ta'lim dan sebagainya, tak ada masalah. Lepas tu semayang zuhur, lepas tu baca ta'lim, lepas tu asar pula diorang ada bayan, lepas ada bayan tentang cerita tentang agama diorang cakap dan sebagainya. Lepas tu petang pula ada gas, ziarah-ziarah orang, bawa orang pada masjid. Lepas tu maghrib pula ada bayan, maknanya ada ceramah bagi diorang, cara diorang bayan. Lepas tu maghrib tashkil orang, ajak orang macam mana nak keluar, macam mana mereka keluar, 3 hari ke, 40 hari ke, 4 bulan ke, ataupun setahun. Itu cara-cara yang diorang buat. Adakah dalam 40 hari, 4 bulan, lepas tu setahun, semua tu dia ambil kaedah daripada Al-Quran, tafa'ul daripada Quran. Apa 40 hari? 40 hari ni jalan orang yang nak taubat 40 hari seelok-elok. Kalau kita jaga semayang berjamaah pagi 40 hari, semayang subuh dengan berjamaah, dapat akan keluarkan sifat nifaq dalam diri kita. Benda tu yang diorang ambil tafa'ul daripada ayat tu, takwil daripada ayat tu, diorang keluarkan 40 hari, 4 bulan dan setahun. Benda tu tak ada masalah jikalau mereka jaga akan syarat-syarat yang dalam agama diorang jaga. Tetapi ada istilah-istilah yang keluar dalam tabligh ni yang kita tak boleh nak terima. Macam diorang cakap keluar macam mana mereka lebih bagus daripada orang yang kerja. Tak boleh nak disamakan. Jangan cakap macam tu. Tak elok. Sebab apa? Orang yang keluar nak cari nafkah untuk anak isteri. Kalau kamu nak tolong dia cari nafkah dan anak isteri, saya tak kisah. Kalau kamu, banyakkan yang orang yang keluar balik-balik bankrupt. Ada yang bankrupt.
Ada yang bermasalah, ada yang macam-macam berlaku. Bila ditanya, dia cakap rupa-rupanya ada satu i'tikad, keyakinan kalau keluar Allah Ta'ala akan bagi jaminan kita untuk rezeki. Adakah benar betul? Memang betul. Dalam hadis kata Allah Ta'ala sudah tetapkan kita mana buruk kita, mana baik kita, rezeki kita banyak mana, rezeki banyak mana. Tetapi kita tahu tak benar tu rezeki kita macam mana. Dalam i'tikad kita wajib usaha dan ikhtiar, wajib usaha dan ikhtiar. Tetapi jikalau kita buat ibadat semayang, adakah Allah Ta'ala cakap lepas kamu semayang kamu akan dapat rezeki? Tak ada. Mana kitab, mana hadis cakap macam tu? Tak ada. Menunjukkan kita yang kena cari rezeki. Sebab Allah Ta'ala yang bagi hidupan manusia ni begitu. Dunia ni berpusing. Matahari naik, matahari turun. Matahari naik dan turun. Lepas Allah Ta'ala kata, aku jadikan matahari supaya kamu cari rezeki dalam Quran. Banyak dalam ayat yang macam tu. Apa maksud macam tu? Menunjukkan Allah Ta'ala suruh perintahkan kita cari rezeki. Rasulullah sendiri pun jaga kambing. Rasulullah pun sendiri menjaga. Rasulullah pun ajar sahabat-sahabat untuk kerja dan sebagainya. Tetapi tak tiba-tiba keluar dalam penyelesaian. Dalam penyelesaian bukan hanya keluar. Untuk nak fahamkan agama, kalau cakap tu kena betul. Kami nak supaya orang tu semayang jemaah, biar betul semayang jemaah. Orang yang tak nak semayang, kita jadikan dia rajin semayang. Itu cakap yang betul. Tetapi nak cakap keluar untuk segala benda yang kamu dapat, insya-Allah Allah Ta'ala bagi kamu rezeki semua apa, dalam cakap insya-Allah tu betul. Tetapi jangan letak keyakinan pada orang tu, jikalau kamu dah keluar habis keluar 40 hari ada rezeki. Belum tentu lagi. Kemungkinan rezeki kamu tu akan habis, kita pun tak tahu. Kemungkinan Allah Ta'ala akan balak orang tu, kita tak tahu. Sebab segala benda yang dia tulis kat Allah Ta'ala rezeki tu, dia tak bagi tahu banyak mana yang kita banyak dapat ke sikit. Dia tak bagi tahu besok kita dapat apa, dia tak bagi tahu. Benda tu rahsia Allah Ta'ala. Dan ada orang pandai-pandai cakap rahsia Allah Ta'ala. Mana boleh, itu adab rahsia Allah Ta'ala. Lepas tu banyak daripada istilah-istilah diorang ni keluar pelik. Istilah-istilah pelik, keluar-keluar tu pelik. Lepas cakap pula tu banyakkan dipakai pada istilah qadariyah. Allah Ta'ala semua Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Memang kita yakin Allah Ta'ala semua apa yang buat Allah Ta'ala. Tetapi kenapa Allah Ta'ala kata faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah? Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu ayat tu? Kenapa Allah Ta'ala bagi tahu ayat tu? Siapa-siapa yang buat satu zarah kebaikan akan diperlihatkan. Siapa-siapa buat satu zarah kejahatan akan diperlihatkan. Kenapa Allah Ta'ala cakap macam tu? Kenapa? Kerana kita ni akan ada benda yang kita buat, benda tu pasti ada baikan. Ada benda kita yang kita buat, benda tu kemungkinan akan jadi kejahatan. Bila masalah dia orang dalam keluar tak ada masalah, tetapi cara kecakapan dia orang tu agak macam masalah. Lepas tu banyak benda yang dia orang cakap tu bertentangan dengan orang yang mengajar. Satu lagi dia orang ambil jalan musuh pula. Ustaz-ustaz dia orang tak suka. Kenapa dia orang tak suka? Tu pelik. Asalkan kita nak duduk dengan dia orang lari dengan kita. Kenapa jadi macam tu? Lepas tu istilah mengajar. Kita ada mengajar, kadang-kadang kita mengajar dan sebagainya, fiqh, tauhid, tasawuf kan. Kita mengajar semua apa benda. Tapi dia orang tak nak duduk. Kenapa dia orang tak nak duduk? Kita tak minta pun duit supaya kita datang duduk. Asalkan ada tak orang kata talibul ilm faridatun ala kulli muslimin muslimat. Mengaji agama, mengaji agama ni dituntut oleh agama. Faridah, bukan fardu kifayah, faridah. Maknanya fardu ain di atas setiap orang mukallaf untuk mengaji agama tu kan. Jikalau dia masa kecil fardu ain, bila masa besar benda berkaitan dengan Quran dan hadis, berkaitan dengan 6236 ayat. Untuk apa Allah Taala turunkan ayat tu? Untuk siapa nak turunkan? Untuk dalam hari untuk abu-abu baca? Bukan. Untuk kita ni lah. Sebab soalan yang nombor 3 iaitu man imamuka dalam kubur. Siapa imam kamu? Siapa imam kamu? Imam kita yang jadi sembahyang depan kan. Kita jawab macam tu kan. Salah. Imam kita lah Al-Quran. Itulah imam kita. Al-Quran sebagai imam kita. Jadi kalau kita tak jadikan Al-Quran sebagai imam kita dan sebagainya, kita tak mengaji, kita jadikan sebagai rule hidup kita, siapa akan jadi penunjuk jalan hidup kita? Sebab lepas tu Al-Quran itulah satu mukjizat. Al-Quran itulah satu yang datang daripada Rasulullah dan ditahan sampai ke akhirat. Al-Quran tu segala, Injil, Taurat, Zabur semua dah maktub dalam Al-Quran. Kita pula tinggalkan Al-Quran tu. Kita tak nak mengaji Al-Quran tu. Kita tak nak mendalami Al-Quran tu.
Itulah masalah kita sekarang ni. Lepas tu dalam tabligh ni pula, dulu saya terangkan tentang tarikat kan. Tarikat ni masalah sebab apa? Diorang sembunyi-sembunyi. Kalau diorang betul, zahirkanlah diri diorang. Saya tarikat Najbandi. Jalan gini. Tunjuk je punya nas Quran yang mana, hadis yang mana semua, supaya semua orang boleh terima. Jabatan agama pun boleh terima. Tetapi sorok-sorok kan. Bila cakap orang cakap, jabatan cakap, kamu nak tangkap je kat sini. Tak mengajar kat sini, mengajar tempat lain pula. Duduk masjid lagi dalam lagi kan. Lagi dalam lagi. Kalau betul lah kamu ni betul, keluarkan mana nas Al-Quran, mana hadisnya. Tunjuk jalan supaya orang jangan ragu-ragu. Jangan orang ragu-ragu. Agama ni zahir, wadih, benda yang jelas, bukan diselindung-selindungkan. Lagi-lagi ya zaman sekarang ni yang jelas. Kita boleh buka pemikiran kita, boleh ajar benda yang betul, boleh ajar benda yang kadang-kadang ada orang ajar benda tak betul. 2-3 kali mengajar tak betul, dia kena dengan ma'iz dan ya'iz dan sebagainya kan. Sekarang ni benda itulah. Sekarang ni tak boleh pula. Tak boleh buat benda yang betul. Tarikat pun ada buat benda yang betul, tetapi diorang tak nak keluarkan sebab mereka kurang ilmu. Bila kita duduk dengan diorang semua apa kan, kita dengar apa cakapan diorang kan, orang tak boleh, orang tarikat cakap apa. Buat apa kita nak mengaji kan? Allah Ta'ala yang ajar. Allah Ta'ala yang ajar. Allah Ta'ala yang jadi makhluk, jadi cikgu ajar kamu. Itu jadi pening kepala kita. Allah Ta'ala yang ajar ke kita yang kena mengaji? Allah Ta'ala suruh kita yang mengaji ke Allah Ta'ala yang suruh je yang ajar kita? Itu fahaman. Macam mana kita nak mengaji? Kenalah kereta pun nak belajar pandai pula, nak belajar suruh orang tunjuk jalan mana ni, orang sesat jalan, pandai pula suruh orang tunjuk jalan. Agama tak ada orang tunjuk jalan, susah. Suruh malaikat turun untuk ajarkan kita. Itu lagi pening kepala. Sebenarnya ada tertib. Zaman sekarang ni dah ada kafar, dah ada sekolah kebangsaan dan sebagainya, ada universiti, college. Tahu pula kalau nak kerja, nak dapatkan benda kerja-kerja tertentu pula, masuk college dan sebagainya. Time nak mengajar agama, Allah Ta'ala yang ajar. Tu kan benda tak adil. Macam mana Allah Ta'ala ajar kamu? Dia senyap, dia tak cakap apa, senyap. Banyakkan zikir, so kita zikir. Saya cakap, lepas tu kita zikir. Allah tak nampak pun ilmu mana yang Allah Ta'ala ajar. Zikir tak ikhlas ni, cakap macam tu pula. Lepas tu saya cakap dengan dia, macam mana tuan zikir yang ikhlas pula? Allah Ta'ala saja yang tahu. Macam tu pula jawapannya. Kan pening orang. Kita nak ikut pun jadi susah. Nabi tak macam tu, tak peningkan orang. Tapi dia memeningkan orang. Macam mana kita nak ikut? Macam mana kita nak cakap je betul jikalau dia memeningkan peluang. Ni satu lagi masalah tabligh. Ni nombor 2 pula tabligh. Kenapa diorang ni masih lagi ada yang bergerak? Masih lagi bergerak sebab mereka ni ikut benda yang dalam hadis. Keluar jalan jumpa orang semua apa, macam ziarah gash yang diorang buat. Ikut jalan Nabi Allah Isa. Ikut cara Nabi SAW selama 3 tahun pergi ke kemah kan. Tetapi adakah agama suruh macam tu? Ya tak. Masa kat Madinah Rasulullah tukarkan gash kepada gash yang daripada Mekah, ditukarkan jadi balai polis. Pusing untuk keselamatan dalam negeri. Tukar. Cara gash yang tak boleh buat Rasulullah tukar di Madinah secara polis untuk jaga keselamatan dalam Madinah. Bila nampak orang maksiat, halang. Bila orang nampak pakai hudung, bagi tahu dah dapat ayat Quran ke gini, tak dapat. Okey, balik rumah pakai tudung. Itu caranya Islam yang jadi Madinah. Diorang buat ditukar. Tetapi polis yang ada kat Malaysia ni tak amalkan cara Islam. Kenalah banyakkan usaha untuk mereka faham Islam. Banyakkan sebenarnya polis ni datang, polis dan askar asalnya datang dari Islam. Dia buat banyak benda yang dalam buat peraturan dalam Islam ni banyak dia buat dalam Islam. Banyak dia buat. Lepas tu bila benda tu berjalan. Apa yang berjalan? Gash dalam tak boleh berjalan. Tunggu orang nak ganti benda tu menjadi polis yang kena kerja. Tetapi berjalan nak kerja ke situ tak ada. Nak sampai nasihat tu tak ada sebab tak ada yang mendalami Quran dan hadis. Ramai orang kata dia pandai Quran dan hadis, tetapi kita cakap tuan ni ayat ni tentang apa? Dia senyap. Tuan ayatnya apa? Dia senyap. Banyak kan? Terpaksalah kita pergi ke Mekah, belajar kat Yaman. Tuan ni ayat apa? Barulah jelas sikit dengan sikit, gabungan dengan ramai guru, baru kita faham. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak macam ni. Allah Ta'ala Rasul buat macam ni. Macam mana Allah Ta'ala nak? Melalui Rasulullah macam mana kita nak nampak? Rasulullah meninggal, kita tak pernah jumpa. Melalui guru-guru kita yang jelaskan benda tu. Kita dapat satu maklumat ilmu, bukannya datang daripada waktu kita senyap dapat ilmu. Tak. Manusia ni memang
Kalau duduk senyap kan, dia tak akan dapat ilmu yang betul. Sebab apa? Innan nafsa la'ammaratan bisu' dalam Quran kata. Sesungguhnya diri manusia mengajak manusia pada kejahatan. Macam mana kita nak bantu kita fahaman kita semua apa? Kena dah belajar kan. Sampai hadis kata kan, man la syaikhun lahu, siapa tak ada guru bagi dia, fa syaitan aula bih. Syaitanlah sebagai guru dia kan. Guru je. Adakah tabligh ni elok diteruskan ataupun tak teruskan? Elok diteruskan. Tetapi kenalah jaga percakapan, kena dah belajar. Kenalah belajar kerana belajar tu fardu ain. Kalau tak belajar banyak. Tapi saya pun pelik juga. Mufti kita punya qadi sebagainya, diorang tak suka tak boleh. Tapi tak nak betulkan diorang. Sebenarnya kena dibetulkan. Jangan biar macam tu je, kena dibetulkan. Segi belajar apa tu? Rukun syahadat ada berapa? Dia nak tahu orang. Rukun syahadat ada berapa? Rukun syahadat ada berapa? Macam mana nak masukkan orang tu Islam? Macam mana kita nak jadikan dia sebagai orang Islam? Kalau dia cakap saya nak Islam ni, macam mana kita nak buat dia Islam? Ajak dia sembahyang. Apa cara yang terbaik untuk dia ajakkan masuk Islam? Ini pertanyaan. Macam saya mengajar hari Khamis minggu lepas, saya mengajar di tabung haji. Dah nak masuk azan. Dah azan. Saya mengajar di tabung haji. Lepas saya mengajar di tabung haji, saya masuk kat bilik pejabat. Saya jadi imam, lepas saya masuk kat bilik pejabat. Masuk kat bilik pejabat, ada orang beritahu kat saya, ada orang India nak jumpa tapi tak boleh cakap bahasa Melayu, cakap Inggeris. Saya kata tak ada masalah, datang. Bila jumpa. Lepas tu ada imam kat sebelah saya. Saya duduk, lepas tu dia tanya cakap dengan saya, cakap saya nak masuk Islam, saya dah lama nak masuk Islam tapi tak tahu nak masuk Islam dan sebagainya. Lepas tu keluar air mata nak masuk Islam. Saya pun tengok muka kan, betul ke tak betul nak masuk Islam? Ramai orang menipu zaman sekarang ni kan, dia nak masuk Islam ke tak kan? Kita sambung lepas azan insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sebelum kita sambung cerita tadi, kita dengar ayat tadi sekali. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين إذا أصابتهم مصيبة. Dan siapa-siapa yang dikenakan musibah. Sekarang ni kita dah musibah banyak dah kan? Dengan macam-macam kefahaman, dengan macam-macam orang buat, dengan macam-macam orang zalim, dan macam-macam dah kan, dengan orang yang ambil duit dan sebagainya, gunakan macam-macam lah masalah kan. Kita kena banyak kan, wa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyakkanlah zikir itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya benda itu datang kepada Allah Ta'ala dan kita akan kembalikan kepada Allah Ta'ala juga. Lepas tu bila kita sentiasa sebutkan benda tu, banyakkanlah sebut seelok-eloknya kan. Lepas semayang 50 kali ke, 3 kali ke, 7 kali ke, 10 kali ke, naik tingkat. Lepas tu kita akan sedar benda-benda yang berkacau-kacau kita semua apa, kalau masuk makhluk halus kacau-kacau kita, kita akan sedar. Sebab apa? Kita tak perlu nak jumpa. Kalau makhluk-makhluk halus kita tak jumpa mana-mana guru ataupun ustaz lah, untuk sembuhkan penyakit yang tak perlu. Sebab kalau hadis kata orang yang banyak syaitan dalam badannya sebab kurang zikir. Kalau je banyakkan zikir, syaitan tu akan mengecil seperti lalat, boleh kita halau dengan banyak zikir. Kalau kita sentiasa kena kacau dengan syaitan, kena kacau dengan jin kan, ataupun mambang ke mana-mana ke, banyakkan sebut nama Allah. Dan seelok-elok yang sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak budak-budak kecil yang saya start mengajar mana-mana semua masjid, semua cincin semua apa, ramai yang amalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka ni majid ringan. Asal budak tu asyik demam. Bila dah amalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, budak tu umur 7 tahun, ayah je amal inna lillahi raji'un, sebab anak je amal baca inna lillahi raji'un. Tiba-tiba anaknya melihat ke atas. Bercakap, kenapa nak tengok atas? Ada benda-benda badan merah naik ke atas. Benda besar. Lepas tu dia baca ayat kursi, benda tu tak lari. Dia baca azan pun tak lari. Lepas tu ayah dah ajar innalillah, baca yang tu. Dia baca innalillah 3 kali, kawan tu dah lari kan. Jin tu dah lari. Sebab benda tu datang pada innalillah wa inna ilaihi raji'un. Datang pada manusia, datang pada ustaz, datang pada siapa? Datang pada ayat Quran tu sendiri. Itu kalam Allah, itu kataan Allah Ta'ala tu sendiri, menunjukkan benda tu lebih kuat daripada segala amalan-amalan yang lain. Ataupun banyakkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan siapa yang ada masalah-masalah, automatik bila dia biasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia akan automatik akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada masalah, oh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila ada masalah, inna lillahi wa inna, sebab kita dah latih lidah kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tak latih benda tu kan, kalau kita sentiasa marah, orang cucuk kita, orang kacau kita akan marah je balik, sebab sifat kita banyak menyebut marah. Tapi kalau kita sentiasa sebut benda yang Allah Ta'ala suruh dalam Quran, kita sebutkan zikir, terutamanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila orang sentuh sikit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah Ta'ala akan bagi apa kat dia. Ulang balik ayatnya, ulaika alaihim salawatun min rabbih. Dan mereka itu yang sentiasa sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, salawatun min rabbih, dapat salam pada Allah Ta'ala. Min rabbih wa rahmah, dan rahmat. Bila turun rahmat, terangkatnya bala. Rahmat bila turun, bala akan tak ada. Seperti cahaya bila datang, gelap akan hilang. Benda tu yang kena pasang. Kita kena pasang saya, maknanya kita kena ada benda yang kita pakai daripada ayat-ayat Allah. Sebab benda tu yang dia ajar kan. Kat sini pula apa? Dia kata kat apa? Allazina iza asabat musibah. Orang-orang yang ada kena masalah. Sekarang ni kita macam-macam masalah kita ada kan. Maka banyakkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, supaya kita dapat salam dari Allah Ta'ala, turun rahmat.
dan dapat muhtadun, dapat petunjuk kan. Kita ni zaman sekarang ni ustaz sana cakap lain, ustaz sini cakap lain, ustaz sana cakap lain. Mana satu nak dapat petunjuk kan? Banyaklah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, salah satu pun dapat petunjuk. 3 kelebihan bagi orang yang ada masalah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pertama? Dapat salam pada Allah Ta'ala, dibanggakan Allah Ta'ala orang tu. Nombor 2 pula dapat apa? Turunkan rahmat, angkatkan bala. Ketiga lah, muhtadun, dapat petunjuk. Surah Baqarah ayat 150, 156 dan 157. Jadilah benda itu sebagai amalan. Lepas tu cerita tadi pula. Sebenarnya saya nak cakap banyak, tetapi waktu dah singkat kan. Bila orang nak masuk Islam, tadi cerita tadi kan, kita cakap dengan aja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa tu kita cakap, kamu kena fahamkan apa maksud syahadat. Asyhadu, naik saksi, la ilah, tiada tuhan illallah kecuali Allah. Dan kita kena nafikan segala benda yang kamu faham dalam agamamu, letak ke tepi semua, buang. Masukkan asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammad itu sebagai pesuruh Allah. Bila orang tu, kita sebelum kita mengucapkan je, kita banyakkan je baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lepas tu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali, lepas tu mengucap kasih je mengucap, lepas tu mengucap asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah 3 kali, lepas tu cakap dengan je. Sekarang ni apa yang kamu rasa dalam hati kamu? Dia cakap saya sekarang ni saksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dia cakap dengan bahasa je yang kita boleh faham. Lepas tu cakap sekarang ni kamu mandi, bersihkan sailanul ma' alal badani, bersihkan soal mandi, ratakan semua, tak payah shampoo, tak payah apa, basuhkan semua apa. Lepas ikut saya semayang zuhur, baru lepaskan dia. Selok jangan lepaskan dia lagi, ambil je bawa ke JAKIM ataupun bawa ke je IPKIM. Saya bawa orang tu ke IPKIM, daftar sebagai Islam, lepas tu ada mata pelajaran ni sendiri kat situ yang dia ajarkan pada dia. Itulah cara senang, bukannya susah. Tetapi kalau kita biarkan je dalam masa sejam, 2 jam, 3 jam tak Islam, hukumnya haram. Dalam Imam Nawawi kata Allah Ta'ala, bila orang tu nak masuk Islam, kita tak Islamkan dia lagi kan, selagi mana tak mengucap, hukumnya haram bagi diri kita. Kita biarkan dalam keadaan dosa, mensyirikkan Allah Ta'ala. Hukum syirik hukumnya berat, kita biarkan dia syirik kan. Tak pasal-pasal setengah jam mati, habis kita yang akan ditanggungkan jawab. Dan sebenarnya ada 6 rukun dalam syahadat, kita akan jelaskan, akan datang insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalul awwalin, ya akhirul akhirin, ya alim ma fis sudur. Ya Allah yang mengetahui akan segala rahsia-rahsia kami, Allah, walaupun satu rahsia tidak senang disimu, ya arhamar rahimin. Ikhlaslah kami diri kami, Allah, pada kamu, ya arhamar rahimin. Ikhlaskan diri kami, Allah, pada kamu, ya arhamar rahimin. Ikhlaskan diri kami pada kamu, ya arhamar rahimin, supaya kita terlahir daripada tipu daya syaitan dan iblis, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami, Allah, dosa besar, dosa kecil yang telah kami lakukan, ya arhamar rahimin. Minta dilindungkan dan halang, ya Allah, kami daripada kami melakukan dosa besar, dosa kecil dan keadaan baik, ya arhamar rahimin. Halanglah siapa-siapa di atas muka bumi ini, Allah, daripada manusia dan jin, daripada melakukan dosa besar, dosa kecil. Halanglah siapa-siapa, ya Allah, di tempat ini daripada melakukan dosa besar, dosa kecil, ya Allah, supaya turun rahmat-Mu, ya Allah, angkat segala balak-balak-Mu, ya arhamar rahimin. Supaya turun berkat-Mu, ya Allah, angkat segala kesepitan-kesepitan, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma